Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria, salam bahagia untuk anda semua penonton TV Al-Hijrah yang barangkali setia daripada pagi tadi lagi memang dah ready dah buka TV Al-Hijrah, dan insya-Allah kami di Assalamualaikum akan bersiaran secara langsung hari ini 21 Oktober bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Insya-Allah, alhamdulillah. Dan lama rasa kita tak berjumpa, tak ada lama sangat kan, dalam lebih kurang 2 minggu. Tapi alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan kembali mengupas hari ini kita dalam tajuk sabar dan ilmu. Dua benda yang penting, sabar, mesti kena ada sabar, dan ilmu kunci kejayaan. Semuanya akan kita kupas sebentar lagi dalam surah Al-Kahfi. InsyaAllah boleh kita sambil tengok, sambil kita buka Quran. Oh, indahnya buka tengok rancangan pagi sambil buka Quran, sambil kita baca, sambil kita hadam, dan sambil kita tadabbur. Dan paling penting sekali insyaAllah untuk kita praktikkan dalam kehidupan. Sebab apa? Kita nak dapatkan yang dikatakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah janjikan. Mana mungkin kita ni sentiasa kita rasa macam kita takut kepada neraka, kita tak nak masuk neraka, kita nak syurga. Tetapi perbuatan kita tidak menjurus. Bagaimana untuk kita mencapai syurga? Perbuatan kita tidak menjurus. Bagaimana untuk kita mengelak daripada kita ni tergolong dalam yang na'uzubillah yang dikatakan masuk neraka. Jadi oleh itu perbuatan kita hari ini insya-Allah semoga mendorong kita mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan barangkali bukan saja diri kita tetapi seluruh ahli keluarga kita. Bagaimana untuk kita jadikan ahli keluarga kita, rumah kita untuk kita jumpa balik di syurga kelak, untuk kita ada rumah. Kita doakan semoga Allah memberikan kita rumah di syurga nanti. Semoga kebahagiaan yang kita rasa di rumah sekarang ni, rasa macam dah rumahku syurgaku ni, semoga kita membawa ke syurga hakiki rumah kita seterusnya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, insya-Allah. Dan para penonton, di samping kita doakan diri kita, ahli keluarga kita, tak lupa untuk kita doakan seluruh umat Islam, seluruh makhluk di dunia ini. Dan paling penting sekali insya-Allah, semoga Allah angkat COVID, angkat segala kesukaran, angkat segala balak dan sebagainya. Semoga diberikan kemudahan, kesenangan, dan insya-Allah paling penting sekali ialah mudah untuk kita berkhidmat, mudah untuk kita berbakti, mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan amanah sebagai khalifahnya, insya-Allah. Para penonton, hari ini seperti biasa, adakah anda telah bersedia? Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, UK, Uganda, UAE dan sebagainya, insya-Allah. Adakah anda telah bersedia dengan tajuk kita sabar dan ilmu kunci kejayaan? Sebenarnya apa yang akan kita ungkapkan hari ini adalah dialog-dialog ataupun skrip-skrip dalam surah Al-Kahfi. Dan insya-Allah kita akan mulakan dengan kita kongsi satu ayat daripada surah Al-Kahfi sebagai pembuka tajuk kita pada hari ini. Ayat 67 dan juga ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Itu ayat 66. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat seterusnya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Yang membawa maksud ayat yang ke-66. Ayat yang ke-66 67. Dia menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk bersabar bersamaku. Siapakah yang tak sanggup bersabar, dan siapakah yang mengatakan kata-kata begitu? Dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Inilah yang akan kita bincangkan, sabar dan ilmu kunci kejayaan, bersama tidak asing lagi, merupakan seorang jurulatih utama Tadabbur Center, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama pula ini berlebih pagi dah, lama tak jumpa kan. Tak apalah, sekali. Lama tak jumpa. Okey, insya-Allah Ustaz. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada semua yang menonton pagi ni. Ramai sangat, jadi tak sempat nak wish semua. InsyaAllah terima kasih banyak. Dan adakah anda telah bersedia? InsyaAllah seperti mana kita saban waktu hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi, semoga ini kita jadikan lebih semangat untuk kita faham, hadam, tadabbur berkenaan dengan Al-Kahfi. Minggu lepas Ashabul Kahfi cukup cantik bagaimana peranan menghadapi cabaran kehidupan itu. Itulah boleh kita praktikkan, insya-Allah. Hari ini Ustaz, kita masuk sabar dan ilmu kunci kejayaan. Sebelum tu kita Ustaz kupas sikit berkenaan dengan ayat 67 dan 68. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih Puan Amy Sofia, seterusnya seluruh para penonton setia TV Al-Hijrah. Ayat yang dibacakan tadi
adalah ayat 67 hingga 68 daripada suratul Kahfi. Dan ayat berkenaan mengingatkan kita tentang satu peristiwa yang terjadi antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan sebelum Nabi Musa meneruskan perjalanan dengan Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Khidir telah memperingatkan kepada Nabi Musa bahawasanya engkau takkan boleh sabar bersama dengan aku, kerana mana mungkin engkau akan boleh bersabar tentang sesuatu perkara yang engkau tidak diberikan ilmu yang sepenuhnya mengenainya. Jadi berdasarkan dua ayat ini, kita belajar satu perkara. Apabila terjadi sesuatu peristiwa dalam kehidupan, kadang kita mudah untuk memberikan respon. Kita mudah untuk kadangnya mengeluh dan duka cita. Sedangkan seseorang yang mengetahui hikmah di sebalik kejadian, kalaulah dia diberitahu apakah hikmah di sebalik kejadian, pasti dia akan memelihara lidahnya daripada memperkatakan sesuatu yang tidak baik tentang peristiwa berkenaan. Maka apa yang disebut oleh Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa, ia bukan hanya cerita antara kedua-dua insan ini. Ia sebenarnya adalah kisah tentang kehidupan kita. Seminggu sekali kita baca suratul Kahfi, kita diberikan peringatan agar don't judge book by its cover. Kerana seseorang takkan boleh mengetahui apa hikmah terjadi satu peristiwa. Kerana kalau dia diberitahu semua perkara, maka apa motif seseorang manusia menjadi hamba? Berlaku satu peristiwa and then Allah Ta'ala terus bagi tahu hikmah. Jadi untuk apa jadi seorang hamba yang tujuan hidupnya untuk diuji? Kalau semuanya dah diberi jawapan, masuk dewan peperiksaan, ada soalan dan diberi jawapan. Apakah itu ujian? Itu sudah pasti bukan ujian. Jadi dalam hidup kita memang begitu. Nabi Musa alaihi salam, kita berada di posisi beliau di mana beliau tidak mengetahui apa sebenarnya hikmah di sebalik kejadian. Maka Nabi Khidir memperingatkan kita agar jangan cepat memberikan respon, kerana kamu tidak sampai khubran. Jadi perkataan khubran itu adalah perkara yang engkau tidak ketahui hikmahnya yang tertulis di Lauh Mahfuz. Contoh satu peristiwa terjadi, anak kita main kuat sangat sesama adik-beradik dia, duduk kat rumah kan. Tiba-tiba berlaku sesuatu pada tangan dia. Jadi kita punyalah marah pada abang dia. Kita punyalah marah pada kejadian berkenaan. Jadi benda yang terjadi depan mata namanya khabran. Benda tu dah jadi. Tetapi kenapa ada orang boleh marah? Kenapa ada orang memilih untuk bertenang? Semuanya adalah soal dia yakin ke tidak di langit sana Allah Ta'ala menulis khubran. Peristiwa terjadi namanya khabran. Tetapi hikmah yang terjadi, yang tertulis adalah khubran. Yang tertulis di langit sana bukan setakat peristiwa yang terjadi, tetapi kebaikan-kebaikan di setiap peristiwa berkenaan. So, kita hanya melihat zahir. Tetapi hikmah kejadian tu kita tak diberitahu. Melainkan Allah Ta'ala bagi tahu selepas beberapa lama lah. Allahu Akbar. Exactly. Ini adalah bila kalau kita dengar Quran Time pagi tadi ulangan yang semalam, exactly ini yang dikatakan, yang ditadaburkan oleh Ustaz Fazrul dalam Quran Time pagi tadi. Semoga Allah mengurniakan kita hikmah yang mana apabila berlaku sesuatu kita macam tak melatah, tak cepat. Sebab kita tak tahu. Jadi semoga Allah memberikan kita hikmah, kebijaksanaan, kesabaran supaya kita ada tempoh bertenang. Supaya kita tidak melulu, tidak melatah, tidak terburu-buru. Itu paling yang tepatnya, tidak terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Itu paling penting sekali. Semoga Allah memberikan kita hikmah, kesabaran dan sebagainya. InsyaAllah. Cukup cantik saya kira. Ini adalah pembukaan yang cukup cantik. InsyaAllah. Ustaz, Ustaz cerita berkenaan Nabi Khidir, Nabi Musa. Kalau saya menyanyi lagu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, tak ada pun Nabi Khidir. Maka siapakah Nabi Khidir yang disebut dalam surah Al-Kahfi? Sebutan betulnya Puan Amy, kalau berdasarkan hadis Sahih Bukhari, bukan Khidir. Khadir. Nabi Khadir. Khadir. Okey. Dalam 25 rasul yang dinasyidkan oleh Puan Amy tadi, ya, kita tak jumpa nama Nabi Khidir.
Kerana 25 tu adalah nama yang tertera dalam Quran. Okey. Tetapi tidak diambil kira apa yang disebut oleh Nabi. Jadi ada banyak nama yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, tetapi tidak disebut di dalam Al-Quran. Baik, kalaulah isunya adalah siapa dia Nabi Khidir ni, maka kita akan mendapati dari Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis yang sahih, kelihatannya tidak ada keterangan terperinci tentang tokoh ini. Kelihatannya misteri. Misteri dari sudut nama penuh dia siapa. Okey. Sebab Khadir tu dia bukan nama Nabi tu sebenarnya, Ami. Okey. Dia gelaran. Kerana dalam satu hadis Sahih Bukhari dinamakan Khadir kerana Nabi ini ataupun lelaki yang soleh ini bila dia pergi di satu tempat dan dia duduk, selepas dia meninggalkan tempat duduk berkenaan, bumi di tempat dia duduk akan bergoncang seketika. Tanah putih ataupun tanah gersang yang kerana dia duduk, tiba-tiba muncul kehijauan tumbuh-tumbuhan. So kehijauan tumbuh-tumbuhan berkenaanlah menyebabkan nama Nabi Khidir pun hijau, Khadir. Kerana bukan nama dia, tetapi kesan karamah yang Allah beri kepada beliau. Lalu di mana ada tanah yang mati, kerana didatangi oleh Khadir, maka tanah itu mengalami kehidupan. Subhanallah. Ini karamah kalau beliau orang soleh, ini mukjizat kalau beliau seorang nabi. Dan sebab tu kita tak pelik dalam suratul Kahfi, apa yang menyebabkan Nabi Musa tahu di situ ada Khadir adalah kerana ikan yang dah mati boleh hidup balik di tanah situ. Subhanallah. Jadi ciri-ciri Khadir itu kita boleh nampak pada karamahnya. Tapi yang penting bagi saya akhlak beliau. Sebab kalau kita tengok pada hadis sahih Bukhari, di mana Nabi Khidir ini adalah seorang yang walaupun diberikan karamah, dia tak belagak. Ataupun dia buat pertunjukan-pertunjukan untuk menyuruh manusia kepada mengkagumi beliau. Tak, beliau sangat merendah diri. Bukti merendah diri adalah apabila beliau bertemu dengan Musa alaihi salam, dia tak kata pun aku murabbi, kau murid pada hari ini. Tak, dia tak kata macam tu. Yang dia kata adalah saya ada ilmu yang Allah Taala beri yang tiada pada kamu, dan kamu ada ilmu yang Allah beri pada kamu yang tidak ada pada saya. Ini cerita apa ni? Ini cerita orang yang saling menghormati antara orang-orang yang diberikan Allah ilmu. Dan beliau, nanti kita akan pergi, adalah insan yang Allah Ta'ala berikan rahmat. Maksudnya apa? Ilmu yang Allah Ta'ala beri bukan untuk dia menunjuk-nunjuk. Ilmu yang Allah Ta'ala beri menyebabkan dia pergi cari orang-orang yang bakal ditimpa kesusahan. So dia tolong. Masya Allah. Dan kalau kita tengok ada sedikit penerangan daripada mufassir berdasarkan hadis rahmat ialah wahyu dan kenabian, yang dimaksudkan dengan ilmu adalah tentang ilmu gaib, seperti yang akan kita terangkan. Sebenarnya Ustaz dan juga para penonton, saya nak teruskan soalan, tapi saya nak tergelak juga dengan apa, ada satu komen ni, jangan buru, siapa tadi saya tak perasan, jangan buru-buru, biri-biri pun jangan, dia betul, bara-bara pun jangan. Okey, jadi kita masuk berkenaan dengan apabila perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Dalam ayat 74 yang saya ambil sedikit maksudnya, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Adakah Nabi Khidir membunuh seseorang dalam kisah ini? Atau kalau kita tengok antara tiga peristiwa yang dirakamkan, tindakan Nabi Khidir membocorkan perahu, membunuh seorang budak, memperbaiki tembok binaan, dan semua ni membawa persoalan kepada Nabi Musa. Kenapa? Rasa kalau kita tengok macam tak relevan juga. Kenapa bunuh? Kenapa? Tengah elok-elok naik perahu, pergi bocorkan perahu pula dan sebagainya. Jadi kalau dapat Ustaz kita ceritakan antara dialog-dialog dan juga skrip-skrip dalam surah Al-Kahfi yang boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan kita hari ini, insya-Allah. Okey, bismillah. Pertama sekali bila kita baca satu-satu kisah ataupun satu-satu ayat, kita kena baca sampai habis kisah tu. Kejap lagi salah faham. Betul. Sebab tak sedikit dari ajaran sesat. Justifikasinya Nabi Khidir. Kononnya Nabi Khidir ini adalah simbolik kepada pengetahuan tentang hakikat, dan kita orang awam hanya tahu syariat. Jadi ada orang yang mengatakan dia dah tak perlu semayang sebab dia dah tahu hakikat. Orang awam kena hanya melakukan syariat
dan orang-orang tertentu tak perlu melakukan kerana sudah mengetahui hakikat. Ma'adallah. Jadi bila kita baca ayat 74 contohnya yang dibacakan oleh Puan Amy tadi, dia kena baca sampai habis. Sampailah kepada ayat 82 contohnya. Baru kita akan faham Nabi Khidir alaihi salam tidak melakukan melainkan kerana perintah Allah. Bukan dia buat ikut suka dia, kemudian dia kaitkan dengan agama suruh. No. Kerana prinsip penting kita belajar daripada ayat 82 di mana Nabi Khidir menyebut wama fa'altuhu an amri. Aku buat bukan sebab aku nak buat. Aku buat kerana perintah daripada Allah. Okey, di hentian yang pertama baginda telah menumpang satu perahu. Okey. Kemudian ambil satu kapak berdasarkan Sahih Bukhari, mengetuk papan-papan kayu-kayu perahu berkenaan sampai Musa terkejut. Orang bagi kita naik perahu ni percuma, wahai Tuan Guru. Dan adakah ini cara kamu berterima kasih dengan memecahkan perahu ini dan kau nak tenggelamkan penghuninya? Itu hentian pertama. Lalu Nabi Khidir kata, sudahkah aku berpesan pada kamu yang kamu takkan bersabar? Subhanallah, Nabi Musa baru menyadari dia punya proses pembelajaran sudah bermula. Hentian yang kedua adalah kanak-kanak ada satu orang sedang bermain, menurut Sahih Bukhari, tengah bermain dengan kawan-kawan dia. Main elok. Nabi Musa panggil dan memegang kepala budak tu seperti satu orang memegang buah, dan tak tahu macam mana kanak-kanak tu terbunuh dengan pegangan genggaman kuat Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan Nabi Musa. Meninggal dunia. Bukan Nabi Musa, Nabi Khidir. Meninggal dunia budak tu. Bila bab mati ni, kalau kita duduk kat tempat Nabi Musa pun kita tak setuju. Betul. Ini bukan cerita Nabi Musa sahaja. Ini cerita kita punya position dekat situ. Jadi memang marahlah Nabi Musa alaihi salam. Benda ni bukan benda main-main, nak jawab apa pada mak ayah dia. Hentian kedua. Hentian ketiga adalah dekat satu negeri Nabi Musa sudah sangat lapar. Lalu bersama dengan Nabi Khidir pergilah kepada setiap rumah, diketuk pintu, tolonglah bagilah seteguk air. Tak ada satu rumah pun bagi seteguk air, apatah lagi sepinggan makanan kepada Musa dan Nabi Khidir, sedangkan perjalanan sudah sangat jauh. Tiba-tiba lalu satu rumah yang mana dia punya dinding nak tercabut. Kebetulan hari diorang sampai tu dinding rumah tu nak tercabut. Lalu Khidir alaihi salam bertungkus lumus, berkeringat, membetulkan dinding berkenaan, barangkali paku ke tak tahulah macam mana. Hingga Musa kata, kita datang satu tempat yang tak ada satu rumah pun bagi makanan kat kita. Dan tiba-tiba Tuan membaiki rumah penduduk di sini. Alangkah baik kalau Tuan ambil upah. Dengan duit berkenaan bolehlah kita beli makanan di tempat yang orang tidak mahu memberikan makanan, melainkan berikan duit dahulu. Jadi itulah dia, Puan Amy. 3 peristiwa yang terjadi. Kelihatan depan matanya khabran. Alamak, menyusahkan benda ni. Tapi kita tak tahu khabran. Kita tak tahu yang tertulis di Lauh Mahfuz adalah semuanya kebaikan-kebaikan. Jadi kalau nak tahu kebaikan dia apa, kena stay lah. Saya akan terangkan apa takwilan kisah ni. Itu dia Ustaz buat cliffhanger pula. Baru nak tahu apakah relevannya Nabi Musa, Nabi Khidir ni memecahkan, membocorkan perahu tu. Apakah relevannya membunuh anak itu? Apakah relevannya membina tembok itu? Semuanya insya-Allah kita nak berehat seketika Ustaz. Dan insya-Allah kita akan kembali selepas ini. Para penonton, inilah antara ibrah daripada surah Al-Kahfi yang saban minggu kita baca, tapi apa di sebaliknya? Ada pecahan-pecahannya, dan insya-Allah inilah semoga dapat kita belajar untuk kita sabar dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang sebenarnya itu adalah perkara yang terjadi dengan suami isteri, kan? Bang, kenapa buat macam tu? Tak menyabar kan, nak tahu juga apa dia kan. Para penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur TV Al-Hijrah telah dianugerahkan media Islam bertanggungjawab sempena Global Halal Excellence Award dan Global Business Leadership Award. Hasil usaha kita ramai-ramai di TV Hijrah bersama dengan bilik berita, dengan penerbitan, di peringkat media sales, engineering, semua di TV Hijrah, kita diperakui sebagai antara media yang memainkan peranan dan tanggungjawab sebagai media yang responsible untuk memberikan hiburan yang bersepadan di samping dakwah yang berterusan. And these people that have received the awards tonight will show example to other people to follow. Terima kasih penonton setia TV Al-Hijrah dan rakan-rakan strategik atas kepercayaan dan sokongan anda dalam memastikan stesen kami terus unggul sebagai stesen TV Islamik nombor 1 negara. Buat julung kalinya, 2 saluran TV unggul. Go Shop dan Al-Hijrah. Menjanjikan pengalaman dan keseronokan membeli belah terbaru untuk anda setiap hari. Seronoknya! Go Shop kini di saluran Al-Hijrah. Menyajikan hiburan tanpa henti dengan pelbagai demonstrasi produk yang menarik. Jangan lupa temu janji kita setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 hingga 11 pagi. Jumpa di sana. Episod ni kita nak kenal Ali. Saya difahamkan Ali ni baik orangnya. Seribu impian kasih kenyalan. Okey, Alhamdulillah kembali kita dan Ustaz, ramai yang menunggu ni dan saya juga ternanti-nanti apa antara hikmah di sebalik apa yang berlaku di antara Nabi Khidir dan Nabi Musa di atas peristiwa-peristiwa tersebut. Silakan. Okey, suratul Kahfi memang menyebut mujulah Nabi Musa diberikan takwil, diberikan pencerahan, penjelasan, hikmah ataupun khubran. Kalau Nabi Khidir tidak bagi tahu sebenarnya apa berlaku di 3 hentian tadi, memang Nabi Musa barangkali boleh terimalah. Boleh pasrah dengan benda yang dah jadi, mungkin ada hikmah. Tetapi manusia adalah manusia. Dia memerlukan kalaulah boleh tahu hikmahnya. Lalu Nabi Khidir memperjelaskan. Sebenarnya di hentian yang pertama, apa yang terjadi adalah satu orang raja yang zalim akan merampas perahu-perahu yang sempurna keadaan fizikalnya. Maka aku aibkan perahu berkenaan untuk menyelamatkan perahu berkenaan kerana pemilik perahu berkenaan adalah orang miskin, wahai Musa. Kau tak tahu? Allah Ta'ala beritahu aku, "'allamnahu min ladunna 'ilma." Jadi sebenarnya Nabi Khidir sedang menyelamatkan orang miskin yang mata pencariannya hanyalah membawa orang naik perahunya. Adapun di hentian yang kedua, kanak-kanak berkenaan, kata Nabi Khidir alaihi salam, akan satu hari nanti bila membesar panjang akan mengheret ibu bapanya kepada tughyanan wa kufra. Bukan setakat akan menyebabkan ayah maknya jadi kafir, bahkan akan membawa mak dan ayahnya jadi orang yang melampau batas. Maka Allah Ta'ala berkehendak untuk ibu bapanya selamat daripada keburukan anak ini dan menggantikan dengan anak yang lebih baik, dan anak itu sendiri mendapat rahmat kerana dimatikan pada usia yang belum lagi mukallaf supaya dapat masuk ke syurga dan bukan sebaliknya ke neraka. Dan di hentian yang ketiga adalah, kata Nabi Khidir, rumah yang aku betulkan dinding ni
Ya, walaupun penduduk kat sini zalim-zalim belaka, tetapi jangan anggap penduduk dalam rumah ni pun zalim. Yang tak bagi makanan, yang tak bagi minuman, penduduk kat tempat lain, tetapi rumah ni ada 2 orang anak yatim. Kebetulan diorang tak ada masa tu. Yang mana 2 orang anak yatim ni ada ayah yang sangat soleh, dan ayah ni telah meninggalkan kepada 2 orang anak ini khazanah yang sangat berharga dalam rumah tu. Yang mana kalau dinding ini dibiarkan terus terbuka, penduduk yang ada di negeri itu boleh menceroboh, mencuri harta berkenaan. Maka aku tutup dinding berkenaan supaya 2 orang anak yatim tu dapat mewarisi harta dari ayah mereka yang saleh. Kesimpulannya, nampak macam menyusahkan Nabi Musa 3 hentian tu. Tapi sebenarnya ia adalah rencana Allah yang sangat teliti untuk beri kebaikan kepada pemilik perahu yang miskin, ibu bapa dan kanak-kanak berkenaan, dan 2 orang anak yatim. Itu rahmat yang dibawa oleh Nabi Khidir. Masya-Allah. Dan kadang-kadang kita tak tahu, kita memang tak tahulah kan, tapi kita buru-buru nak tahu. Jadi barangkali kita harus bersabar. Kerana itulah yang dikatakan kita tak tahu. Okey Ustaz, sebenarnya saya suka kepada satu komen daripada Siti Najwa, takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz atas segala perbuatan Nabi Khidir adalah yang terbaik. Jangan pula kita yang biasa-biasa ni yang buat perkara yang pelik-pelik kan. Tak pasal-pasal rasa budak ni macam menyusahkan hidup je, bunuh kan. Lepas tu kata jadi Nabi Khidir. Itu Ustaz. Sebab kita tak memiliki ilmu yang telah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan sebenarnya saya suka daripada Encik Rusdin Sama berkenaan dengan bila kita cakap laduni, ilmu laduni. Benarkah orang sekarang yang kalau dia mendakwa dia mempunyai ilmu laduni? Adakah ilmu tersebut hanya dimiliki oleh para nabi sahaja ataupun sebenarnya juga mampu dimiliki oleh orang biasa? Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang menerima ilmu laduni, dia takkan cakap pada orang diterima ilmu laduni. Perkataan-perkataan Quran ini seringkali dijadikan istilah yang digunakan bukan pada tempatnya. Ladunna, ladunni, kita akan dapati ada dalam suratul Kahfi. Rabbana atina min ladunka. Ada ladun di situ. Dan Nabi Khidir, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ladunni ni maksudnya dia menerima secara direct, menerusi saluran istimewa. Ni nak mudahkan faham ni. Ada satu saluran istimewa yang menyebabkan dia dapat tanpa perlu proses yang lama. Umpamanya beratur nak terima bantuan, ada orang tak payah beratur. Dia dapat terus direct. Itu dipanggil laduni. Jadi tidak boleh dinafikan. Ada insan-insan hamba-hamba Allah yang saleh, bukan setakat para nabi, yang menerima ilmu laduni. Tetapi pada pendapat saya, orang yang benar-benar ikhlas dengan ilmu laduni, dia takkan beritahu orang dia dapat ilmu laduni. Wallahu a'lam. Susah juga kalau saya cakap Amy ada ilmu laduni, mau nak percaya ke tidak kan. Okey Ustaz, sedikit sebelum kita masuk kepada soalan yang seterusnya, ada juga kita masuk dalam perbincangan kita untuk meraihkan soalan-soalan di Facebook daripada Ustazah Nur Farhana Omar. Dia ada 2 soalan Amy Combo. Adakah benar Nabi Khidir masih hidup sehingga hari ini? Yang pertama, dan yang kedua, bagaimana kita nak mengelakkan terpengaruh dengan ajaran yang terpesong dari segi akidah dan syariah Ahlussunnah wal Jamaah? Kadang-kadang pengasas ajaran sesat ni dia menggunakan bahawa ini adalah ilmu makrifat, tidak diketahui orang lain, ini saya adalah wali-wali Allah dan sebagainya. Jadi 2, adakah Nabi Khidir masih hidup, dan bagaimana untuk kita mengelakkan daripada fahaman-fahaman yang sebenarnya sesat tapi dia mengatakan dia mempunyai ilmu? Okey, nombor 2 dulu kot. Okey. Bagaimana nak menilai adakah ilmu yang telah disampaikan itu benar ataupun tidak? Kita berada di akhir zaman yang memang kekeliruan adalah ciri akhir zaman. Mudah keliru. Sedangkan agama ini tidak bersifat begitu. Qayyiman. Dia bukan iwajan. Ia sangat direct, ia sangat jelas antara hitam dan putih, antara hak dan batil. Quran dan sunnah memang menyebut dengan terang. Ibarat cahaya matahari yang menerangi. Kerana tidak merujuk kepada wahyu, maka seseorang boleh terkeliru. Sedangkan kalau merujuk kepada wahyu, farudduhu ilallahi war rasul, maka dia tidak akan terkeliru. Jadi tips penting, dan bagi saya lah, inilah satu-satunya tips untuk anda tidak terkeliru dengan orang-orang yang barangkali segelintir sahaja, yang barangkali membaca ayat-ayat Quran, tetapi pentafsiran itu salah. Sama ada ayat itu salah tafsir
ataupun konteks ayat itu telah disalah tafsirkan, maka neracanya adalah syariat. Maksud saya, apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW itulah kayu ukurnya. Contoh, ajaran kata bila anda tidak boleh untuk rasa khusyuk dalam solat, maka jangan solat. Maka itu ajaran yang bercanggah dengan ajaran Quran dan ajaran sunnah. Kerana kita diperintahkan untuk solat. Macam mana tiba-tiba boleh ada pentafsiran yang mengatakan sedemikian rupa. Jadi neracanya adalah syarak, jelas, tidak ada kekeliruan. Adapun soalan yang pertama, adakah Nabi Khidir masih lagi hidup? Ulama berbeza pendapat, tetapi jumhur mengatakan wa ma kanu khalidin, kata suratul Anbiya. Jasad para anbiya Allah Taala buat tidak akan kekal. Ya, ada makhluk Allah Taala tangguhkan ajal. Seperti Dajjal, seperti syaitan, seperti malaikat. Ini makhluk yang Allah tangguhkan ajal. Tetapi manusia, jasadan la ya'kuluna at-ta'am. Allah Ta'ala jadikan para anbiya ini, mereka adalah manusia yang ada ajal dan maut. Jadi Nabi Khidir menurut jumhur sudah meninggal dunia. Dan kalaulah Nabi Khidir masih hidup pada zaman Nabi SAW, seharusnya ada hadis yang Nabi cerita pengalamannya bertemu dengan Nabi Khidir, ataupun sirah merakamkan Nabi Khidir datang ke Madinah untuk memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi terbukti dalam hadis dan sirah tidak ada pertemuan dengan Nabi Khidir. Jadi menunjukkan Nabi Khidir sudah wafat. Baik Ustaz. Okey, jadi Ustaz, bila kita masuk balik kepada saya, diberitahu kita tinggal lagi beberapa puluh minit jadi dah kelang kabut pula kan. Jadi Ustaz, bila kita cerita berkenaan dengan sabar dalam surah Al-Kahfi, kalau kita tengok dalam ayat 67 dengan ayat 72 67, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, diulang balik qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sesekali akan dapat bersabar bersamaku. Kemudian diulang balik, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sesekali akan dapat bersabar bersamaku. Maknanya kat sini, adakah bagaimana kepentingan sabar itu? Sedangkan ada satu soalan saya suka daripada penonton bernama Lais. Orang berilmu, mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi sukar untuk mengawal emosi. Kadang-kadang tak sabar juga. Dia bukan tak faham sabar itu fasabrun jamil, dia bukan tak faham, tetapi berada dalam satu situasi tertekan. Contohnya macam Nabi Musa dalam keadaan ialah musafir dan sebagainya. Apa yang berlaku ni kan? Jadi bagaimana untuk kita berhadapan dengan situasi itu, dan adakah macam mana nak menjadikan sabar dan ilmu itu seiring dalam kehidupan? Sabar dan ilmu seiring. Okey, tokoh yang Allah Ta'ala pilih untuk 4 kali kau tak sabar, kau tak sabar, kau tak sabar, kau tak sabar, adalah Musa alaihi salam. Ini bukan kebetulan. Bukan seorang lelaki yang kita tak tahu nama bertemu dengan Nabi Khidir, lalu Nabi Khidir sebut 4 kali kau tak sabar, kau tak sabar, hang tak sabar. Tetapi Nabi Musa. Kenapa Allah pilih Nabi Musa? Inilah Nabi yang paling banyak cerita dalam Quran. Nabi yang paling banyak bersabar dengan karenah Firaun dan karenah kaumnya. Tiba-tiba dia dituding jari tidak sabar 4 kali. Nak katanya hatta Nabi Musa pun ada waktu hilang kesabaran. Ini menunjukkan ramai orang berilmu, termasuk saya yang kat depan ni, akan diuji Allah dengan ujian kesabaran. Ya, memang kita baca surah Wal Asri pun setiap kali habis majlis ilmu, watawasau bil haq watawasau bis sabar. Watawasau bis sabar itu kekadangnya kena atas orang yang berilmu itu sendiri. Orang yang mengajar ilmu itu sendiri kena mengamalkan watawasau bis sabar. Apa maksud berpesan-pesan dengan kesabaran? Okey, belajarlah dengan cerita dalam suratul Kahfi. Bagaimana orang-orang yang berilmu mesti bersabar dengan ilmunya. Nombor 1, di mana kita belajar Nabi Musa tidak terpedaya dengan ilmu yang tinggi kerana Allah merakamkan kesungguhan beliau untuk belajar daripada orang yang lebih berilmu. Hari ini, berapa ramai orang yang sudah tinggi ilmu sudah berhenti daripada belajar. Dah, jangan nak cakap orang lain. Aku je orang paling berilmu di sini. Musa berkata begitu, Allah tegur terus. Allah kata, ada yang lebih berilmu daripada kamu, pergilah bertemu dengannya di pertemuan dua lautan. Apa kata Nabi Musa? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba.
Aku akan cari lelaki berkenaan walaupun aku akan berjalan 70 tahun, tak apa. Jadi adakah orang-orang berilmu ada kesungguhan sebagaimana Nabi Musa? Dia panggil learning person dan bukannya learned person. Dia rasa dia perlu banyak belajar, bukannya rasa diri ini dah terpelajar. Di antara akhir yang kedua, sabar orang berilmu adalah sabar dalam arti kata hormat sesama orang berilmu. Jangan tambah perkelahian. Jangan tambah buruk sangka. Kerana Khidir berkata kepada Musa, engkau ada ilmu yang Allah beri pada engkau yang tidak ada pada saya, dan saya ada ilmu Allah beri pada saya yang tidak ada pada kamu. Ini akhlak apa ni tuan-tuan? Kalau bukan saling merendah diri dan menghormati antara para ulama, pertemuan dua lautan. Pertemuan dua ulama hebat, saling menghormati dan bukannya bercakaran antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan itu juga kadang-kadang berlaku hakikat pada hari ini, dan kita pun janganlah as a keyboard warrior untuk melaga-lagakan, tetapi menghormati ilmu antara satu sama lain. Ustaz, saya suka dengan ayat ini untuk kita rungkaikan, yang mana supaya kita tidak bertindak, jangan ikut hati, ikut akal semata-mata, dia perlu seiring dengan ilmu dan juga berteraskan anjuran Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 82, yang mana Nabi Khidir berkata, wa ma fa'altuhu an amri, dan aku tidak melakukan mengikut akal fikiranku sendiri. Jadi bagaimana untuk kita ini, semoga Allah kurniakan kita hikmah, kurniakan kita kebijaksanaan, lorongkan kita untuk tidak melakukan sesuatu itu dengan rasa kita, dengan kita rasa this is the right, this is the best, I think, tapi sebenarnya kita minta Allah pandu kita dalam setiap perbuatan kita. Antara yang diminta oleh pemuda Al-Kahfi adalah rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah. Dan kesan daripada Allah bagi belas kasihan pada diorang. Apa tanda-tanda orang dapat rahmat, Puan Amy? Dia kekal dengan pendiriannya walau ditentang oleh arus perdana. Kerana dia meyakini itulah pendiriannya yang diredai oleh Allah walau tidak diredai oleh manusia. Pemuda Al-Kahfi punyai ketenangan dan kedamaian untuk berpegang teguh dengan iman yang Allah campakkan dalam hati mereka. Walaupun iman itu bakal ditentang oleh ibu bapa mereka. Fityatun al-fityatu menandakan mereka ada mak ayah, dan mak ayah tidak memihak kepada iman mereka. Tak apalah, mak ayah tak nak support perjuangan saya, tetapi mohon maaf ayah mak, saya akan kekal dengan pendirian saya. Sama juga dengan Nabi Khidir alaihi salam, yang Allah Ta'ala kata Allah berikan kepadanya rahmat sebelum Allah berikan kepadanya ilmu laduni. Apa yang berlaku? Orang yang dapat rahmat, dia kekal dengan apa yang Allah perintahkan, wa ma fa'altuhu an amri, walaupun Musa tidak berpuas hati. Minta maaflah Musa, saya bukan buat sesuatu untuk engkau redai, untuk engkau sukai. Saya buat apa yang Allah Ta'ala reda dan apa yang Allah Ta'ala sukai. Di hentian yang pertama, Allah Ta'ala beritahu pada saya apa benda nak jadi ke depan. Di hentian yang kedua, Allah Ta'ala beritahu kepada saya apa nak jadi 20 tahun, 30 tahun lagi kepada budak ni. Di hentian yang ketiga pun sama, Allah Ta'ala beritahu benda nak jadi ke depan. Maka, I am doing the right things. Aku melakukan benda yang baik pada pandangan aku, iaitulah yang Allah Ta'ala reda. Apa dia? Aku selamatkan orang miskin. Ini Allah Ta'ala reda. Peduli apa orang kata. Yang kedua, menyelamatkan kanak-kanak itu dan ibu bapanya daripada api neraka. Ini Allah Ta'ala reda. Dan yang ketiganya, menyelamatkan dua anak yatim. Ini Allah Ta'ala reda. Aku takkan ikut arus perdana, ya, kerana itu belum tentu kebenaran. Itulah lebih kurangnya. Itulah Ustaz. Dan kita terus kepada soalan-soalan seterusnya. Sebenarnya saya nak ambil daripada surah Al-Hajj, ayat yang ke-46 ini sebenarnya sangat cantik. Apabila kita ini kadang-kadang kita rasa, oh, mungkin kita dapat belajar sesuatu itu apabila kita mengembara sahaja. Sedangkan hidup ini adalah pengembaraan. Kita sendiri adalah pengembara di dunia yang fana ini untuk kita sampai ke destinasi kita di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, antara ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasiru fil ard fatakuna lahu qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ini ialah apabila kita melihat itu dengan mata kita, tapi kita tak fikir apakah hikmah dia. Kita dengar, tapi kita tak pernah mengambil barangkali ini adalah begini. Melihat kepada cause and effect semata-mata daripada kacamata kita, bukan daripada kacamata Allah. Dan akulah yang buat keputusan ni. Tengok, kan dah kata betul. Ataupun barangkali, ya Allah, kenapalah aku buat macam ni sampai rosak anak aku. Ya Allah Tuhanku, akulah yang tak jaga dia. Kalaulah dulu masuk sini sekolah ni dan sebagainya. Ataupun tengok, hebat tak? Sebabnya tengok macam mana perancangan aku yang merancang begini-begini. Jadi bagaimana untuk kita mengelakkan cause and effect ataupun sesuatu yang berlaku itu adalah semuanya dalam neraca, dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita. Apa orang kata, petunjuk, hidayah dan sebagainya. Macam drama tu malam ni. Ada pelakon ambil kan? Okey, Puan Amy bacakan satu ayat tadi daripada suratul Hajj. Dan memang suratul Hajj adalah surah ada sebut pasal rukun haji. Okey. Dan mana boleh rukun haji kalau tak berjalan, tak naik kapal terbang, tak bermusafir. Kenapa musafir? Sebab musafirlah banyak benda tak puas hati boleh berlaku. Okey. Ya, kita tak dapat terima, tiba-tiba di immigration beratur panjang, tiba-tiba makanan tak serupa makanan di Malaysia. Penat. That's why rukun haji bukan sekadar pergi Kaabah tawaf sahaja. Dia adalah perjalanan ke situ, pergi dan perjalanan pulang. Bila benda kurang seronok terjadi, bagaimana kamu respon? Maka dalam suratul Kahfi, kita akan dipaparkan dengan ciri-ciri orang yang berjalan dan Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat sepanjang perjalanan. Seperti pemuda Al-Kahfi berjalan sampai ke gua, Allah beri rahmat. Seperti Musa berjalan lalu bertemunya rahmat. Seperti Zulkarnain berjalan lalu bertemunya rahmat. Apa yang kita kena faham daripada perjalanan ini adalah perkara keburukan yang terjadi sebenarnya adalah Allah mengatur kebaikan. Kekadang kita dah bosan dengan perkataan-perkataan seperti sabarlah, pasti ada hikmah. Setiap kesulitan ada kesenangan. Kadang-kadang kita bosan dengan perkataan begitu. Tetapi kita kena belajar satu perkara, hikmah ni jangan tunggu dalam bentuk goyang kaki. Tunggu hikmah mana, hikmah ni tak turun-turun ni. Kadang kita kena jadi seperti Zulkarnain. Dia tahu Allah Ta'ala nak kurniakan kepadanya pemerintahan yang hebat. Tapi dia tak goyang kaki tunggu takdir Allah terjadi. Dia berjalan pergi ke hentian pertama. Dia berjalan pergi hentian kedua. Dia berjalan pergi hentian ketiga. Dan di ketiga-tiga hentian inilah yang menyebabkan pemerintahannya disenangi dunia. Cerita dia di tiga hentian inilah menyebabkan rakyat menganggap kita tidak ada pemerintah seperti ini. Maknanya dia mula dulu berjalan. Fa'atba'a sababa. Dia berjalan dulu. So hikmah ni jangan duk tunggu. Kadang kita kena berjalan dan mencipta hikmah berkenaan. Ya, Allah Ta'ala pasti akan menunaikan janjinya. Dia akan bagi tahu kita hikmah. Kalau tidak hari esok, mungkin 20 tahun lagi kita baru tahu kenapa hikmah aku aksiden. Kenapa anak hampir patah tangan. Kemungkinan nanti baru Allah Ta'ala bagi tahu. Tetapi jangan goyang kaki. Kadang anda sendiri kena mencipta sesuatu tindakan supaya hikmah itu terjadi. Yang tu yang jarang ramai orang fikirlah. Asyik duk tunggu tapi tak buat apa-apa. Kita tak nak begitu. Dan semoga kita dijauhkan daripada perasaan riak, kata kalaulah begini mesti maknanya anak aku jadi hebat ke ataupun sesuatu ini disebabkan oleh itulah. Baik kita berusaha dan sebagainya. Semoga kita dijauhkan daripada perkataan rasa. Semua tu adalah daripada kita tanpa kita meletakkan sebenarnya sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, di atas kekuasaan Allah. Okey, Ustaz, kalau kita tengok di antara situasi yang cukup cantik daripada Nabi Khidir dan juga Nabi Musa, yang mana guru memainkan peranan untuk menegur kesilapan dilakukan oleh anak murid, dan anak murid pun dia ada peluang untuk bertanya. Ada sebegini dan sebegini. Nampak kat sini Nabi Khidir menasihati Nabi Musa untuk terus bersabar, sabar dan sebagainya. Sebenarnya ini bukan sekadar dia mengajar. Sebenarnya Ustaz, kita banyak kali dalam sesi kita, kalau sebagai mak ajar anak, you shut up.
Listen to me. Itu sebenarnya kadang-kadang Insyirah, sorry tiba-tiba terkeluar pelaan sebab situasi. Insyirah, please lah. Please, listen to me please. Tapi kadang-kadang kita tak apa orang kata, sebenarnya Nabi Khidir ni mendidik jiwa. Bukan sekadar mengajar. Kalau mengajar dia terus dia bagi tahu. Tak boleh begini-begini, but you have to be patient. Kan? Macam tu juga kita dalam kehidupan kita, bila kita ajar kita dalam, bukan tak ajar anak kita, ajar diri kita pun, ada benda yang kita kena mengajar, mendidik jiwa, membentuk jiwa-jiwa, bukan sekadar mengajar. Ini yang perlu kita terapkan dalam jiwa pendidik dan juga ibu bapa. Jadi komen sikit Ustaz berkenaan dengan tanggungjawab ini tentang luas fokus, bukan kepada mengajar tetapi mendidik, membangunkan jiwa-jiwa Muslim tersebut. Kisah Musa dengan Nabi Khidir ini kalau kita lihat sebagai seorang guru, maka menjadi guru itu dapat banyak faedah. Kalau kita lihat kisah Musa dengan Khidir sebagai seorang mama, sebagai seorang ayah, Quran punya kehebatan, ia tetap menjadikan anda mendapat faedah sebagai seorang ayah atau mama. Kerana kalau kita tadabbur, kita akan mendapati ciri-ciri pendidik yang bersabar dengan muridnya ada pada Khidir. Lalu khidirkan dirimu bukan dalam bentuk justify benda tak syar'i adalah syar'i, tetapi dengan meletakkan satu sikap di mana Nabi Khidir tahu dah sebenarnya Musa akan gagal. Sebab beliau menyebut lan. Aku boleh confirmkan. Kamu akan gagal bila bersama dengan saya bila berjalan. Tapi murid kata apa? Please bagi saya peluang. Jangan judge begitu pada saya. I am not those person yang tak cepat tak puas hati, cepat marah dengan apa yang diajar. Beri saya peluang. Lalu apa sikap guru? Baik, silakan. Dan sikap anak murid tu nak berusaha, kalau tidak, sudahlah cikgu tak nak percaya dengan kebolehan saya kan. Okey, terus kau Ustaz. Jadi sepatutnya kita jangan terus melabel ya, dan tidak memberikan peluang. Beri dia peluang. Lalu ini nombor satu kita lihat di mana Khidir memberikan peluang. Dan bukan sekali, 3 kali Khidir alaihi salam memberikan peluang. Jadi kalau gagal sekali jangan putus asa mak ayah, beri peluang kedua. Kalau kali kedua pun gagal, wahai guru, sabar, bagi peluang ketiga. Dan di akhirnya ya, Nabi SAW menyebut dalam Sahih Bukhari, kalaulah Musa bersabar lagi, di hentian yang ketiga tu dia tidak sebut apa-apa kepada Nabi Khidir, pasti banyak lagi checkpoint yang Musa akan dibawa dan lebih banyak pengajarannya kepada kita. Jadi dari satu sudut kita belajar tentang murid kena ada kesabaran dengan apa yang guru buat. Dari satu sudut kita memang belajar murid kena ada kepercayaan kepada guru, apa yang sedang dilakukan guru ada kebaikan. Tetapi dari satu sudut, seorang guru itu sendiri mesti ada keinginan untuk mendidik. Dan sebenarnya sebelum pergi pada Khidir, Musa itu sendiri dalam suratul Kahfi dia guru. Okey. Sebab dia bawa budak muda. Hadis Sahih Bukhari kata namanya Yusha' bin Nun. Dan apa karakter seorang guru? Seorang guru yang menampilkan kepimpinan melalui teladan. Di mana beliau berkata, Yusha', kau kenal aku siapa kalangan Bani Israel? Kau tahu aku maha guru yang hebat? Kau tahu aku dikurniakan Taurat? Kau tahu aku yang paling berilmu dari kalangan Bani Israel? Tapi hari ini kau kena tahu, aku sedang mencari satu orang kerana aku tidak boleh berkompromi dengan kejahilan. Allah Ta'ala bagi tahu aku ada orang lebih berilmu daripada aku. Aku akan cari sampai jumpa walau terpaksa berjalan puluhan tahun. Jadi keinginan seorang guru untuk terus belajar. Kalau nak murid belajar, guru kena ada semangat belajar. Macam mana anak nak teladan daripada mak dan ayah? Kalau mak dan ayah sendiri sudah menutup ruang pembelajaran untuk baiki parenting dia ke? Untuk belajar daripada orang lain cara didik anak lebih baik ke? Kalau mak dah stop daripada top up kelemahan dan kesilapan, macam mana nak expect anak boleh selesa dengan pendekatan kita? Oh my God, Ustaz macam tampar saya. Tak adalah. Tak ada. Dan sebenarnya betul, macam maknanya sebagai ibu-ibu, sebagai guru kita perlu juga mencari ilmu dan juga janganlah sampai kita buat homework kita pun main Facebook gelak kiki kan. So itu sebenarnya salah satu yang sangat tak betul lah. Dan terima kasih Ustaz di atas bersabar walaupun di tengah bercakap saya mencela, saya baik takutan kan. Okey, Ustaz, kalau kita tengok ini adalah klise kalau cakap di sebalik ujian ni pasti ada
hikmah. Macam Ustaz katalah, satu benda yang sepatutnya rasa macam, oh my, macam tolonglah jangan cakap macam tu kan, dah tak boleh terima lah. Tapi sebenarnya itu adalah hakikat yang perlu diterima. Itulah kebenarannya. Mesti insya-Allah ada hikmah, ada sesuatu yang Allah susunkan. Bagaimana untuk kita nak apa orang kata, bukan Allah tak tahu keperitan hidup kita, bukan Allah tak tahu ujian yang Allah berikan kepada seseorang itu, bukan Allah saya saja je nak bagi dekat ni ujian sebegini, orang gini ujian sebegini, tapi mesti ada neraca yang Allah tetapkan untuk seseorang itu. Allah berikan ujian, Allah berikan rezeki, Allah berikan pengajaran, Allah berikan kejayaan dan sebagainya. InsyaAllah pasti ada kebaikan. Bagaimana untuk kita ada satu pegangan, ada satu doa, ada satu amalan untuk kita ni bersabar, bukan sekadar sabar di mulut, tetapi benar-benar mengaplikasikan sabar itu, dan Allah berikan kita hikmah untuk kita melihat, untuk kita redha di atas sesuatu. Panjang pula soalan ni, tapi begitulah Ustaz. Boleh. Kadang-kadang kalau nak dapat kekuatan ni, saya setuju kita perlukan doa, dan saya akan cadangkan doa. Yang kedua, kadang-kadang kekuatan kita adalah bukan setakat doa, tetapi ayat Quran, 1-2 ayat itu boleh bagi kekuatan. Contoh doa, dan saya tidak mahu sarankan doa yang banyak-banyak, cukuplah doa pemuda Al-Kahfi itu sendiri. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dalam musim COVID-19, dalam musim musibah hilang kerja, ini doa yang sangat kritikal. Allah, pandanglah kami dengan pandangan belas kasihan. Kenapa? Orang yang Allah Ta'ala pandang dengan belas kasihan, dia mungkin tidak memberikan harta yang kita nak, tetapi dia beri kepada kita ketabahan dengan musibah, di mana musibah itu telah menambah pahala kepadanya, walaupun Allah tidak menambah harta kepadanya. Dan perhatikan 3 hentian yang Nabi Khidir alaihi salam bawa Nabi Musa. Bagaimana perasaan pemilik perahu? Marah ke tak marah? Kerana yang dapat penjelasan tentang kapal itu dirosakkan kerana apa, bukan pemilik perahu. Pemilik perahu tak tahu apa-apa. Sebenarnya kenapa kau buat begini? Aku tumpangkan kau secara percuma, dan apa kau buat sebenarnya? Musa dapat penjelasan. Mak ayah kepada budak yang mati dibunuh. Nabi Musa dapat tahu penjelasan, tapi mak ayah diorang, agaknya apa perasaan mak ayah diorang? Nombor 3, budak yatim piatu 2 orang. Tiba-tiba dinding rumah tercabut, tiba-tiba dah terbaiki. Mereka mungkin tertanya-tanya apa sebenarnya, siapa sebenarnya melakukan. Hidup ni memang penuh dengan ujian yang menyebabkan kita akan menghamburkan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya dinisbahkan pada Allah. Betullah nasihat saya. Apa pun musibah terjadi, jangan tinggalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut istirja' tu. Semua Allah Ta'ala bagi, Allah berhak tarik balik. Nombor 2, ya, banyakkan menyesali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kerana kita kena anggap musibah itu ada tujuannya, mengingatkan kita yang lupa, kita ada banyak dosa yang tidak kita taubat. Dan akhir sekali doa yang saya sebutkan tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan berikanlah ketabahan. Kerana apa yang sebenarnya terjadi, ada takwil, ada hikmah. Dan sebab itu Khidir tidak terus perjelaskan selepas setiap hentian. Dia perjelaskan selepas ketiga-tiga hentian. Nak katanya Musa ambil masa nak faham. Kita pun perlu ada prinsip, ambil masalah bertenang. Ya, dan meyakini semua ini akan ada penjelasannya satu hari nanti. Ada hikmah akan diberitahu. Itu dia, insya-Allah. Kadang-kadang kita tak tahu kan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, pasti akan ada penjelasan dia, kalau bukan sekarang, insya-Allah nanti. Yang paling penting sekali ialah dalam menunggu itu kita perlu bersabar, dan semoga Allah ganjari kesabaran kita dengan sebaik-baik ganjaran, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak, dan para penonton, insya-Allah semoga kita mengamalkan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, ayat 10 dalam surah Al-Kahfi. Dan saya nak menyeru diri saya dan juga kepada anda para penonton, jom kalau kita dapat, insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa lagi minggu hadapan, ataupun kalau tak dengan host yang lain, jom kita sama-sama hafal. Kita mulakan dengan ayat 1 hingga 10. Nanti lepas ni minggu depan saya nak jumpa anda, nanti kita titipkan siapa yang dah hafal boleh angkat tangan di ruang komen. Okey, jadi insya-Allah Ustaz, terima kasih banyak, jazakallah khairan katsira. Insya-Allah
bila cerita pasal Nabi Musa sikit penerbit, saya teringat, saya rasa suka untuk lepas ni kalau dapat kita buat tajuk bila kita dah habis surah Kahfi, ungkapkan bagaimana Nabi Musa punya ujian ni sampai dia berjumpa dengan dua wanita yang saya kira boleh masukkan dalam bagaimana untuk kita mengambil ibrah, bagaimana wanita itu sepatutnya malu-malu dan sebagainya, dan siapakah wanita itu, adakah benar wanita itu anak Nabi Syuaib atau apa kata mufassir. InsyaAllah kita akan bincangkan benda ni nantilah kan, insyaAllah kita habiskan dulu surah Kahfi dan sebagainya. Para penonton, sekali lagi terima kasih Ustaz dan juga kepada anda para penonton. InsyaAllah kita akan berehat seketika, kita akan kembali dengan tajuk yang lain selepas ini.